Apakah itu gadget? Gadget adalah peralatan komunikasi yang membantu manusia untuk memudahkan kerja. Faktor ketagihan gadget. Yang pertama, hedonistik. Yang kedua, dopamin. Yang ketiga, monofobia. Hedonistik ialah amalan yang mementingkan keseronokan yang didasari oleh nafsu. Amalan hedonistik ini merupakan salah satu faktor penggunaan gadget tanpa kawalan. Dopamin ialah neurotransmitter yang dihasilkan oleh otak apabila kita merasa dihargai atau senang. Setiap kali kita melihat pemberitahuan daripada laman media sosial kita, otak kita melepaskan sejumlah kecil dopamin. Monofobia menggambarkan keadaan psikologi apabila orang merasa takut terlepas dari sambungan telefon bimbit dan memaksimalkan kebergantungan hidup kepada sesuatu teknologi. Merasa gelisah apabila tiada sebarang peranti teknologi. Nama saya Fasihah. Lihatlah, saya tak boleh tidur, saya risau. Kadang kalau saya tidur saja, saya macam tak lena. Bangun pagi, saya mesti mencari handphone dulu. Tak kisah macam mana. Bila saya dah dapat handphone, saya tengok handphone, saya main handphone, saya on call. Saya rasa tenang bila ada handphone dengan saya. Kalau saya buat kerja pun, tengoklah. Sikit-sikit handphone. Maklumlah, walaupun kita menggunakan gadget seharian, tapi handphone adalah perkara pertama yang kita akan lihat setiap hari. Kalau saya buat kerja je, saya mesti tak fokus dan jadi malas. Apalah nak jadi? Mesti main handphone. Tengok tu, saya memang happy sangat-sangat kalau dapat main handphone. Boleh selfie, cantik. Tengoklah tu, saya akan rasa macam tak keruan. Kalau handphone saya tak ada bateri ke, saya rasa macam saya stres, sangat-sangat stres. Tengoklah saya macam tak ada life kalau saya tak pegang handphone satu hari. Sedihnya hidup saya. Ini pula Idayu. Dayu? Tengoklah, dia terlalu leka Dayu dah makan belum? menghadap telefon sampai Dayu buat apa tu? lupa melakukan segala benda. Dayu? Dah mandi belum? Falsafah teknologi terlibat dalam kajian sifat, ciri-ciri dan spesifik pengetahuan teknikal serta sejarah perkembangan evolusi cara-cara teknikal. Pencapaian tahap tertentu perkembangan teknologi komunikasi, pencapaian internet, teknologi satelit, teknologi percetakan. Falsafah pendidikan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta negara. Unsur jasmani. Penggunaan gadget semakin menyeluruh dalam masyarakat Malaysia. Penggunaan gadget tanpa mengira masa menghadkan penggerakan fizikal penggunaan terutamanya dalam kalangan remaja. Remaja lebih gemar menghabiskan masa menggunakan gadget untuk bermain permainan video dan sosial media daripada melakukan senaman atau bermain di luar rumah yang sememangnya bermanfaat untuk kesihatan diri. Rakyat yang berakhlak mulia. Kemudahan gadget yang sememangnya memberi manfaat kepada masyarakat telah digunakan untuk tujuan kepentingan diri. Hal ini dapat dilihat dengan rekod kajian pencurian dan penipuan maklumat yang disebabkan melalui rangkaian media sosial bukan sahaja dalam negara tetapi juga di luar negara. Tingkah laku pengguna ini tidak mencerminkan ciri-ciri sebagai rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Seterusnya, keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pengguna gadget akan menggunakan aplikasi media sosial sebagai rangkaian untuk berkomunikasi. Aplikasi ini digunakan secara terbuka di laman sosial, namun aplikasi ini juga mengundang kes cyberbully dalam kalangan masyarakat. Masyarakat seharusnya bersikap saling menghormati selaras dengan falsafah pendidikan negara. Antara kesan positif penggunaan gadget seharian. Dari segi individu, yang pertama, memudahkan mendapat maklumat yang bermanfaat. Yang kedua, mengenal sesama manusia dengan mudah. Yang ketiga, kemudahan untuk mencari pekerjaan dan kepentingan individu. Dari segi keluarga, yang pertama, kemudahan kecemasan kegunaan keluarga. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi di antara keluarga yang jauh maupun yang dekat. Yang ketiga adalah dapat mengeratkan ukhuwah dan hubungan kekeluargaan yang erat dan harmoni.
Dari segi negara, antara kesan positifnya adalah yang pertama, kegunaan teknologi yang berleluasa. Yang kedua, pembentukan ekonomi yang berkembang pesat untuk kemajuan negara. Yang ketiga adalah melahirkan generasi celik IT. Seterusnya, terdapat beberapa kesan negatif penggunaan gadget seharian yang dapat diketengahkan. Dari segi individu, yang pertama, ia boleh menjejaskan kesihatan seseorang individu. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan akan menyebabkan ketagihan. Yang ketiga, ia boleh mengurangkan minat dan tumpuan kepada pembelajaran. Dan yang keempat, penyalahgunaan gadget. Dari segi keluarga, yang pertama, kurangnya interaksi dan masa bersama keluarga. Yang kedua, ibu bapa yang kurang berkemampuan berasa terdesak dengan kemahuan anak-anak. Dan yang ketiga, kurangnya kasih sayang sesama keluarga. Dari segi negara, negara tidak dapat melahirkan masyarakat yang produktif, inovasi dan kreatif. Dan yang kedua, negara akan mempunyai banyak jenayah yang berleluasa sekiranya penggunaan gadget yang tidak terkawal. Dan yang ketiga, negara tidak akan berkembang dan maju serta pembangunan negara akan merosot. Cadangan menangani isu terdiri daripada 4 golongan. Pertama adalah golongan kanak-kanak. Cadangan untuk memberikan lebih banyak aktiviti yang menarik minat kepada anak-anak tersebut. Untuk golongan anak-anak, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memantau dan menghadkan penggunaan gadget kepada anak-anak. Aplikasi Kids Lock adalah salah satu cara untuk menghadkan penggunaan gadget anak-anak. Selain itu juga, ibu bapa perlu menentukan aplikasi yang berfaedah kepada anak-anak. Kedua adalah golongan remaja. Dengan mewujudkan lebih banyak aktiviti luar yang menarik, khususnya untuk golongan remaja dapat mengurangkan penggunaan gadget yang berlebihan. Walaupun kekangan disebabkan pandemik COVID-19 menghadkan aktiviti di luar pada masa sekarang, tetapi cadangan ini boleh digunakan pakai pada masa akan datang. Selain itu juga, cadangan dalam menegaskan pengamalan prinsip keagamaan dalam diri dengan melibatkan diri dalam program keagamaan. Ketiga adalah golongan dewasa. Golongan dewasa lebih berfikiran rasional. Disebabkan kesibukan dengan rutin seharian oleh faktor pekerjaan dan pengurusan keluarga, mereka akan cenderung menggunakan gadget pada waktu lapang untuk menghilangkan stres. Oleh itu, cadangan melakukan aktiviti luar bersama kawan rapat, kawan sekerja atau ahli keluarga adalah lebih baik. Selain daripada itu, melibatkan aktiviti yang lebih berfaedah dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengamalkan amalan membaca. Dan yang keempat adalah golongan masyarakat. Dengan mewujudkan lebih banyak aktiviti yang menarik, serta mengadakan program tentang kesan buruk penggunaan gadget yang berlebihan adalah cadangan untuk mengawal penggunaan gadget dalam kalangan masyarakat. Seterusnya adalah pandangan falsafah atau tokoh. Menurut Al-Ghazali, pembangunan akhlak adalah berasaskan akidah, dikawal oleh syariat dan dihiasi dengan adab sopan. Namun kini dengan penggunaan gadget tanpa kawalan menyebabkan golongan-golongan ini mudah terpengaruh, terutama sekali golongan remaja. Antara pengaruh daripada penggunaan gadget tanpa kawalan adalah melakukan cyberbullying. Antara amalan pembengkilan diri yang bercanggah dengan pandangan miskawas adalah seperti apabila seseorang individu tersebut berada dalam satu kelompok masyarakat sosial dan individu tersebut lebih gemar bersama telefon bimbit dan gadgetnya berbanding menyertai pergaulan tersebut. Pandangan falsafah atau tokoh yang terakhir adalah Timothy Taylor. Timothy Taylor berpandangan bahawa pemikiran manusia tidaklah perlu berubah disebabkan internet kerana komputer diciptakan oleh manusia. Ia diciptakan untuk menjadikan pemikiran manusia lebih baik dan cekap. Sebaik mana sekalipun komputer berfikir, komputer tidak boleh menipu seperti manusia dan komputer tidak boleh memiliki kebijaksanaan dan kecerdasan fikiran. Sebagai rumusan, walaupun penggunaan gadget sudah sebati dalam kehidupan seharian kita, namun pengawalan dalam penggunaan gadget juga perlu dipandang serius oleh semua peringkat masyarakat. Pada zaman pandemik ini, pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang tersayang sebaik mungkin daripada menghabiskan waktu menggunakan gadget untuk keseronokan sendiri.